Atas sambutan yang luar biasa terhadap video sebelum ini, ramai orang nak tahu lagi apa lagi bahan lain ya Puan Mary yang boleh cerahkan kulit. Sebab part 1 tu kita bincang beberapa bahan untuk cerahkan kulit. Ini adalah part 2 video mana saya bincangkan tentang bahan-bahan yang boleh bantu anda cerahkan kulit. Lebih baik anda tonton video part 1 dulu sebelum ke sini ya, supaya anda tahu kesinambungan perbincangan kita ini. Let's go. Hai glowy girls, glowy guys. Okey, memang dekat dalam glowy ni topik pencerahan ni memang popular. Okey, ingat balik ya, saya pernah sebut dalam video sebelum ni, kalau kita nak mencerahkan kulit kena ada sebab dia. Ya, tak boleh buat tanpa sebab ya. Sebabnya kadang-kadang ada kaitan dengan kekusaman. Ke muka kita boleh jadi ada kaitan dengan tompok-tompok gelap pada wajah ataupun tona yang tak sekata. Boleh jadi jeragat, boleh jadi bekas jerawat ataupun post-inflammatory hyperpigmentation. Boleh jadi, okey. Kalau sebab-sebab itu yang anda yang menyebabkan anda mencari bahan yang bersifat mencerahkan, boleh, tak ada masalah. So kita sambung, sebab video sebelum ini kita dah bincang tentang beberapa bahan yang bersifat mencerahkan kulit. Video ini ada lagi beberapa bahan. Tujuan saya adakan video ni supaya anda get yourself educated. Boleh jadi ada setengah bahan tu works really well with you, kemudian cuba bahan yang lain works even better. So you now have 2 options. Itu perkara yang baik. So bahan yang kita nak bincangkan pertamanya dalam video ini adalah kojic acid. Yes, kojic acid ni terkenal dalam produk-produk daripada Jepun, daripada Korea. Yes, kerana produk ini ataupun bahan ini, kojic acid, terhasil daripada proses penapaian beras. So bila beras itu ditapai, dia akan melibatkan sejenis kulat. Kulat ini menghasilkan kojic acid. Jadi kojic acid ini dipakai pada kulit ataupun dipindahkan kepada skincare produk untuk tujuan mencerahkan. Bagaimana kojic acid berfungsi? Sebenarnya banyak mekanisme ataupun cara berfungsi bahan-bahan mencerah ni tak jauh berbeza. So kojic acid ni dia boleh menghalang aktiviti tyrosinase. So maksudnya ada tyrosinase ni jenis enzim yang penting untuk menghasilkan melanin. Jadi bila enzim ini dihalang, bila kita pakai produk yang ada kojic acid, enzim ini dihalang, jadi penghasilan melanin tidak boleh dilakukan. Maka kawasan itu cerahlah jadi dia. Okey? Kojic acid ni berbanding bahan-bahan lain, dia dianggap sebagai bahan pencerah yang agak gentle. Ya, jadi selalunya kalau kita jumpa bahan pencerah kojic acid ni, dia akan digabungkan bersama dengan bahan pencerah yang lain untuk dapat kesan yang maksimum. So usually if you see serum atau essence yang ada kojic acid, dia takkan ada kojic acid sahajalah selalunya. Dia akan digabungkan mungkin bersama dengan vitamin C, mungkin bersama dengan niacinamide, mungkin bersama dengan bahan-bahan lain yang ada sifat yang sama, yang beri kesan yang sama. Tujuannya to increase the effectiveness. Kalau ada pun produk yang dengan kojic acid sahaja, usually it's very gentle. So mungkin ada orang kan bila nak cerahkan ni dia tak sabar, dia tak suka guna yang gentle-gentle. But anyway, I love kojic acid. For my own experience, kojic acid ni sangatlah lembut. Kita boleh pakai dia setiap hari tanpa ada efek yang macam mengeringkan sangat ataupun merengsakan kulit. So it's kind of like a gentler options untuk mereka yang boleh jadi kulit agak sensitif ya, ataupun takut jadi sensitif kalau pakai terlalu banyak bahan aktif kan. Retinol, ini bahan seterusnya. Retinol juga adalah salah satu bahan yang boleh digunakan sebagai bahan untuk pencerahan kulit. Okey. Cuma ni retinol ni dia ada cara tindakan yang pelbagai ya. Satu adalah retinol ni dia boleh membantu memperbaiki ataupun kita panggil menormalkan semula kitaran sel kulit yang perlahan. So kalau kulit mengalami penuaan, kitaran sel kulit kita akan jadi perlahan tau. So bila sel kulit kitaran sel kulit jadi perlahan, apa yang berlaku adalah kulit itu akan menampakkan segala tanda-tanda yang tak baiklah. Kulit jadi kusam, wrinkle, fine line, all these things boleh nampak ya. Kulit jadi kasar, tekstur jadi tak best. So retinol sebenarnya pada peringkat awal penemuan retinol ataupun secara lebih spesifik retinoid secara umumnya ya, dia ditemukan sebagai satu bahan yang bersifat anti-aging. Sebab bila kita pakai produk yang ada retinoid ini, kulit itu mengalami tanda-tanda yang mana sifat-sifat aging kulit itu dikurangkan dengan ketara. So actually retinol ni digunakan untuk anti-aging. Tetapi apa yang didapati juga adalah orang yang mempunyai kulit yang mengalami penuaan ni, biasanya dia ada tumpuk-tumpuk gelap, hyperpigmentation.
is common in aging skin. So bila pakai retinol ataupun retinoid generate secara generalnya, didapati kulit lebih cerah. So di situlah kita faham, oh retinol sebenarnya selain daripada menormalkan kitaran sel kulit, juga sebenarnya ada satu fungsi, iaitu untuk menghalang enzim tyrosina. Jadi kulit pun boleh jadi cerah juga. So retinol memang salah satu bahan yang mana if you use it for anti-aging, you will get the effect sebagai pencerahan. Bahan seterusnya adalah alpha-arbutin. Bahan ni memang sedang popular. Saya nampak banyak produk jenama tempatan yang sedang menggunakan bahan ini di dalam serum atau essence mereka yang bersifat untuk mencerahkan kulit. So, apa itu alpha-arbutin? Sebenarnya alpha-arbutin adalah derivatif kepada hydroquinone. So hydroquinone ni sebenarnya kan dia tak dibenarkan pakai kat Malaysia ni, racun berjadual, tapi alpha-arbutin ni adalah derivatif lah. So bila kita cerita derivatif, dia tak sama sifat seperti yang utama tu Tapi larangan kepada mereka yang mengandung, larangan kepada mereka yang menyusukan tetap ada kepada orang yang nak guna arbutin. So pilihlah bahan-bahan yang lain. Disebabkan hydroquinone itu tadi dilarang, itu sebab arbutin tu atas faktor keselamatan dilarang jugalah untuk wanita yang menyusukan dan berbadan dua. So macam mana arbutin bertindak? So arbutin cara dia bertindak similar to almost bahan-bahan pencerah yang lain, iaitu apabila dikaji arbutin ini dia boleh menghalang pigmentation ataupun bahasa saintifik kita panggil melanogenesis, dengan cara dia menghalang penghasilan melanin dan juga menghalang tyrosinase tadi, enzim tyrosinase punya aktiviti. So dia dua kerja yang dia buat. So alpha-arbutin may work with some people, ada yang not working with some people, and that's normal. So kalau ada orang pakai tapi dia macam tak nampak kesan, you have other option. But so far, pengalaman peribadi saya menggunakan alpha-arbutin quite good untuk mencerahkan dan juga maintainkan kulit yang nampak smooth, rata, sekata tonanya. One of ingredient yang saya suka. Bahan seterusnya, ini pun saya suka. Banyaknya bahan saya suka. Tranexamic acid. So saya nak share sikit lah macam mana saya tahu pasal tranexamic acid ni. Saya menggunakan satu sheet mask. So sheet mask tu dia ada so-called pearl powder, tapi tak perasan sangat ada tranexamic acid pada sheet mask tu. Saya pakai sheet mask tersebut dan ulang proses itu dalam seminggu ada 2 ke 3 kali. Saya dapati saya macam perasan, bukan perasan, memang betul kulit saya nampak lebih cerah. And I look at the ingredient and one of it adalah tranexamic acid. So tranexamic acid juga seperti kojic acid, dia popular di kalangan produk-produk Korea, Jepun, banyak guna tranexamic acid. Dan tranexamic acid ni popular untuk memulihkan jeragat ataupun hyperpigmentation yang berpunca daripada pendedahan sinar UV yang melampau ataupun melasma. Melasma ni jeragat yang disebabkan oleh perubahan hormon badan, terutama pada wanita. Untuk menerangkan tentang keberkesanan tranexamic acid ni, let me share with you research. So, kajian ini dijalankan untuk mengetahui sejauh mana berkesan dan selamatnya tranexamic acid. So, digunakan ke atas 50 orang peserta kajian ataupun kita panggil pesakit selama 12 minggu. So, cara kajian ini dibuat adalah sebelah muka pesakit tu disapu dengan bahan topikal lah, larutan topikal yang ada tranexamic acid 3%. Kemudian sebelah lagi pakai produk yang ada hydroquinone 3%, yang ada dexamethasone sebanyak 0.01%. So, apa yang didapati sangat menarik. Didapati bahawa kawasan yang pakai tranexamic acid tu memang nampak perubahan yang ketara selepas 4 minggu penggunaan. Dan yang bagusnya pula, dia tak ada sangat kesan yang negatif lah. Sebab kita semua tahu hydroquinone ni dia memang boleh agak kuat dan can be a bit harsh to a lot of skin. Sebab tu dia dalam negara kita dia dikira racun berjadual. Okay, so this prove that tranexamic acid boleh membantu mencerahkan jeragat, tumpuk-tumpuk gelap ataupun melasma, keadaan di mana ada jeragat disebabkan perubahan hormon tadi. Okey, kita dah bincang tentang bahan-bahan. Sekarang kita pergi pada contoh-contoh produk yang mempunyai bahan yang tadi kita baru sahaja bincangkan. Okey, let's talk about kojic acid dahulu. Kojic acid antara produk yang saya pernah gunakan adalah Nihon Skin. Dia punya brightening face cream mempunyai kojic acid yang juga ada bahan-bahan brightening yang lain. Okey, so pengalaman saya menggunakan brightening face cream ni, bagi saya dia adalah
agak kita panggil likat sikit dia punya texture dia. So untuk kulit berminyak dia ada mattifying effect, saya suka. Ya, saya suka. But again, tidak semua, kalau dah ada bahan pencerah, janganlah anda pergi sampai tak semua produk yang kita pakai perlu ada semua bahan pencerah. Ingat tu ya. Takkanlah kojic acid ada kat cleanser, toner, semua benda nak ada. Kita tak macam tu. Right? So usually it come in the form of serum ataupun benda yang leave on product macam cream. Bahan kedua tadi saya sebut retinol kan, dalam video ni saya sebut retinol bahan kedua, dan produk yang mempunyai retinol sebenarnya ada dalam pasaran, pilihan dia agak banyak, cuma anda kena baca bahan betul-betul sebab dalam bahan kadang-kadang dia bukan retinol, dia retinol, sejenis retinol yang lebih gentle. Sometimes they put retinol palmitate, ya, itu kategori keluarga retinol jugalah, ahli keluarga dia. But if you talk about just retinol, saya rasa dalam bentuk serum pilihan paling banyak adalah ada dalam The Ordinary, ada yang ada retinol 0.2%, ya. Ada yang ada retinol 0.5%, ada yang 1%. So if you are just beginner, let me advise you guna percentage yang rendah dulu, baru kemudian tingkatkan dia punya percentage, okay? If you are beginner. So retinol ni biasanya 1% pun okey dah. Itu average dia lah. Bawah 1% pun okey untuk beginner. Produk yang ada alpha-arbutin pun banyak juga sebenarnya, dan dia biasanya diwujudkan bersama gabung dengan yang lain. Sometimes you see produk tu ditambah ataupun digabung sekali dengan niacinamide for better effect. But antara yang menarik minat saya, produk tempatan ada jenama Ruru Berry, dia ada 2% alpha-arbutin. So if you want to try yang agak tinggi alpha-arbutinnya, you can go there. Kalau cerita yang tranexamic acid pula, sebenarnya dalam rangkaian produk Hada Labo ada yang macam saya sebut tadi, mask yang saya pakai itu adalah Dr. Morita Tranexamic Acid and Pearl Powder Mask, ya, sheet mask. Dan yang juga terkenal ada tranexamic acid ni adalah The Inky List. Yang ni tak ada dekat drugstore lah, tapi you can buy it. Inky List ni dia ada satu botol kecil, dia comel je. The Inky List Tranexamic Acid Night Treatment. Bagus digunakan sebelah malam untuk memudarkan jeragat, tumpuk-tumpuk gelap ataupun memulihkan tona kulit yang tak sekata. Walaupun anda nak cerahkan kulit tu, saya pesan sekali lagi, jangan gunakan bahan-bahan yang saya sebut tadi itu secara serentak ya. Jangan pakai serentak. So if you want to try satu ingredient dulu and see how it works on the skin, itu lebih digalakkan. So pakai dulu, contoh nak try vitamin C, pakai vitamin C. Selepas satu tempoh mungkin you want to try tranexamic acid, dan pakai tranexamic acid. Sebabnya kalau pakai banyak-banyak, nanti kita tak tahu yang mana satu. Sebenarnya kesan yang baik tu datang dari produk yang mana kan. Tapi produk yang telah digabungkan dalam satu bahan, atau produk bahan tu dah gabung dalam satu produk, terbelit ya, itu bolehlah digunakan, tak menjadi masalah. If it works for you, then you have one option already. Okay, gunakan secara berkala, tingkatkan kadarnya bila perlu. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.